Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi dhaminas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana bihi wa amila a'malan salihah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syurah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Yang dihormati pengerusi serta ahli jawatan kuasa masjid, yang dihormati tuan-tuan imam serta pegawai-pegawai masjid, yang dihormati alim ulama, pimpinan masyarakat, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, malam 17 Sya'ban 1442 Hijrah, dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan tentukan kita untuk menjadi manusia yang mendapat kebaikan yang banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat beramal dengan sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebentar tadi kita dapat melakukan sembahyang berjamaah. Ini antara sunnah agung daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita dapat duduk pula di dalam satu majlis yang hebat, majlis yang disebut sebagai majlisil ilmi, iaitulah majlis ilmu, untuk kita istima'i kalamil hukama, mendengar perkataan-perkataan hukama yang boleh menghidupkan hati kita di atas muka bumi Allah. Dan yang paling penting, majlis ilmu itu menyediakan satu kekuatan kepada kita, iaitulah kekuatan untuk tafaqah fid din, memahami agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Agama yang kita anuti ini bukan sekadar kita bangga menjadi manusia yang beragama. Bila orang tanya, iaitulah kamu beragama ataupun tidak, kita kata kita orang yang beragama. Apa agama kamu? Iaitulah agama Islam. Kita jawab, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tapi tahukah kita dengan agama kita? Kalau tak tahu, ini yang sedih, tuan-tuan. Alhamdulillah, untuk mengetahui dan memahir dan memahamkan agama tidak lain dan tidak bukan peringatan demi peringatan yang disediakan di dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala.
Pasal itu majlis ilmu dikenali sebagai majlis tafaqah fiddin, majlis yang boleh memahamkan kita dengan agama. Dan bila sebut orang yang faham dengan agama, kaitannya dengan kebaikan cukup dekat sekali tuan-tuan. Kerana disebut di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang masyhur. Bagaimana Nabi sebut tuan-tuan? Nabi kata apa? Nabi kata, man yuridillahu bihi khairan yaj'al lahu thalathah tafaqqahahu fid din wa tazahhadahu fid dunya wa bassarahu bi'uyubi nafsihi aw kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah Nabi sebut, sesiapa yang Allah Ta'ala nak jadikan dia ataupun berkehendak untuk menjadikan dia sebagai orang yang mendapat kebaikan yang banyak, sentiasa berada di dalam kebaikan, akan bertambah kebaikan kepada dia. Maknanya kebaikan itu iaitulah hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia boleh bagi kat siapa yang dia suka tuan-tuan. Maknanya di sini iaitulah bila Tuhan nak berkehendak seseorang itu menjadi baik ataupun bertambah kebaikan dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa Tuhan buat kepada dia tuan-tuan? Kalau Tuhan nak dia jadi baik, yang pertama iaitulah Tuhan jadikan dia 3 perkara. 3 perkara ni Tuhan bagi kat dia kalau sekiranya Tuhan nak jadikan dia baik. Sebab itu kalau ikut kaedah mafhum mukhalafah dia, maknanya kalau tak termasuk salah satu daripada 3 ini, maknanya kemungkinan wa na'udzubillah kita tidak ingin dijadikan baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, apa dia 3 benda tu tuan-tuan? Yang pertama sekali kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila Tuhan nak seseorang itu jadi baik, maka Tuhan akan jadikan dia faqahahu fiddin. Dia betul-betul faham dengan agama yang ia anuti di atas muka bumi Allah. Kerana bila dia faham betul agama, artinya iaitulah dia memahami kehidupan dia di atas muka bumi, maka tentulah dengan agama tadi akan memandu dia untuk sentiasa berada di atas landasan tak tergelincir sampailah dia dapat menutup usia dia di atas muka bumi dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sesiapa yang dapat menutup usia dia dengan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah dakhalal jannah, tempatnya ialah syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Tuhan nak bagi dia jadi baik, satu, iaitulah Tuhan bagi dia faham dengan agama. Dan yang keduanya iaitulah wa tazahhadahu fid dunya. Allah Ta'ala akan bagi jadi dia boleh zuhud dengan dunia. Apa maksud zuhud dengan dunia? Jangan silap faham. Selalunya kita faham bila sebut zuhud dengan dunia ni buang dunia, tak mau kepada dunia. Mana boleh manusia buang dunia? Mana boleh manusia tak mau kepada dunia? Sebab dia duduk di atas apa? Atas dunia. Malah dia dapat akhirat pun dia kena memperalatkan dunia. Ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dunia tu tanah ladang bagi akhirat Allah. Dia nak dapat hasil di akhirat, dia kena tanam bagi elok di atas dunia ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu makna zuhud bukan makna buang dunia. Makna zuhud bukan makna tak mau kepada dunia. Tapi disebut oleh banyak ulama tafsiran yang pelbagai. Antaranya kalau kita rujuk di dalam satu kitab yang bernama Risalah Qushairiyah, karangan seorang ulama sufi yang ulung, tok wali yang hebat, Syekh Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi. Disebut dalam kitab ni Risalah Qushairiyah ni. Menarik kitab ni tuan-tuan, kerana bagi orang yang nak
kenai tasawuf, istilah tasawuf dihuraikan banyak dalam kitab ni tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Pasal itu kata Syekh Abdul Karim Hawazin Al-Qushairi, makna zuhud ialah bukan buang dunia, tetapi zuhud maknanya ialah memperalatkan dunia untuk akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai dunia pula memperalatkan kita tuan-tuan. Pasal itu bila kita boleh guna dunia kita untuk kepentingan akhirat, Tuhan bagi kelebihan, contohnya kekayaan, kesenangan, kelapangan, kita boleh guna untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah kita jadi baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, bila Allah Ta'ala nak jadikan seseorang itu baik, wa bassarahu bi'uyubi nafsihi, Allah Ta'ala akan buka bagi dia nampak kelemahan diri dia. Pasal manusia ni selalunya dia tak nampak kelemahan diri dia, dia duk nampak kelemahan orang lain. Tu masalah dia. Yang manusia tak jadi baik ni pasal dia duk nampak kelemahan orang, kelemahan dia tak nampak, dia duk nampak aib orang, aib dia tak nampak. Itu masalah tuan-tuan. Itu bukan masalah seorang manusia. Siapa nama manusia di atas dunia ni, semua jenis perangai lagu tu tuan-tuan, termasuk kita sendirilah. Hak orang memang nampak, hak kita tak nampak tuan-tuan. Siapa pun lagu tu lah, dia nampak hak kita pula nampak hak dia tak nampak hak dia, dan kita tak nampak hak kita. Macam kita lah, kalau pakai kain terkoyak, kita tak nampak terkoyak pula belah belakang. Mana kita nak tahu? Nak tahu kata kain terkoyak tadi, kena ada orang main habang. Orang yang nampak, itu persoalannya. Kalau orang tu pakai kain terkoyak, dia pun tak nampak, kita yang nampak. Sama lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi pasal apa disebut Tuhan buka bagi nampak aib sendiri ataupun kelemahan sendiri ni satu punca kebaikan bagi manusia? Kerana bila manusia nampak kelemahan diri dia, dia tak nampak kelemahan orang lain. Dia nampak aib dia tak nampak aib orang lain. Dan bila dia nampak aib dia tak peduli aib orang, dia tak peduli kelemahan orang. Yang jadi masalah ni, kita tak nampak aib kita duk kira duk buka aib orang lah tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tak apalah, bukan saya nak fokus tentang tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Malam ni saya nak fokus tentang kebaikan, saya nak fokus tentang kebajikan, saya nak fokus tentang birrun. Pasal apa? Pasal kita sekarang berada pada bulan Sya'ban. Apa maksud Sya'ban? Kalau orang duk tanya kita ni, apa dia Sya'ban? Sya'ban duk sebut Sya'ban ni lama dah. Apa pengertian Sya'ban? Dan perkataan Sya'ban tu diambil daripada apa? Saya buka satu kitab untuk memudahkan kita tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Kitab itu namanya ialah Mukasyafatul Qulub, penyingkap kepada hati manusia, yang disusun oleh seorang ulama yang bernama Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tuan-tuan boleh buka kitab ni. Kalau versi Arab dia ialah muka surat 162. Dalam tu dia sebut, iaitulah summiya sya'bana mushtaqun minasya'bi li'annahu yatasha'abu minhu khairan kathir. Tu disebut oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab ni, muka surat 162, kitab yang bernama Mukasyafatul Qulub ni tuan-tuan. Dia sebut apa? Saya nak kongsi dengan tuan-tuan pada malam ni untuk kita kenal betul-betul, sebab sekarang kita sedang berada pada bulan Sya'ban. Iaitulah kata Imam Al-Ghazali, summiya Sya'bana, dinamakan bulan ini dengan bulan Sya'ban. Mushtaqun, diambil daripada perkataan Sya'bun. Kata akar dia ialah Sya'bun, shin ain ba. Daripada kalimah Sya'bun tu terbit perkataan Sya'ban. La Sya'bun makna apa? Sya'bun bahasa Arab, bahasa Melayu maknanya cabang ataupun rantin.
Tu yang kata Sya'bun tu. Tu kita buka banyak hadis Nabi sebut tentang cabang dan ranting ni. Contoh, ada hadis Nabi yang Nabi sebut, iaitulah innal iman, sesungguhnya iman itu yatasya'abu. Nabi guna kalimah sya'bun, yatasya'abu. Iman itu bercabang. Iman itu maknanya terpecah. Bercabang tu makna terpecah lah. Sebab macam kita tengok pokok ada padu, terbit dahan. Lepas dahan rantin. Rantin tu bercabang, dia panggil. Bercabang tu makna daripada satu padu tadi ni dia bercabang kepada 5-6 cabang. Jadi iman pun dia bercabang. Berapa cabang iman? Kalau kita nak tahu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, disebut oleh Nabi dalam satu hadis, cabang iman iaitulah bid'un was sab'un, 70 lebih cabang dah. Iman tu ada 70 lebih cabang. Itu disebut oleh Nabi SAW. Tu ada orang tanya saya, dah Nabi kata 70 lebih, berapa yang tepat? Iaitulah cabang iman. Bid'un ni kalau kita ambil dia nama bilangan, iaitulah bilangan 2 sampai 9. Iaitulah Nabi sebut 70 lebih. Berapa? 71 kah? 72 kah? Dah bid'un sampai boleh 79. Jadi kita payah nak tahu, tuan-tuan. Nak kena buka lain lah hadis Nabi, depan tu kupasan yang dibuat oleh ulama. Alhamdulillah, saya jumpa satu kitab, nama kitab tu Sya'bul Iman, cabang iman, risalah kecil ya, disusun oleh Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fattani, salah seorang ulama Fattani yang ulung di atas muka bumi Allah. Dia buat kajian. Ulama dulu ni sifat dia nak memudahkan manusia. Dia tolong buat kajian. Bila dia kaji, tepatnya yang maksud Nabi kata cabang iman tu 70 lebih tu ialah 77 cabang. Cabang iman ada 77. Mula-mula sekali Nabi kata cabang iman ialah kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu cabang iman hak nombor 1 yang paling hebat. Pasal tu kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ni, kalimah yang kita nampak senang, nampak mudah, tapi ingat disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalimataini khafifataini fil lisan wa thaqilataini fil mizan. 2 kalimah yang ringan pada lidah, mudah sebut. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, senang sebut, duk tang mana pun boleh sebut. Kalau orang nak masuk Islam, hang mailah siapa pun, Rusia pun boleh sebut, India pun boleh sebut, Amerika pun boleh sebut, Meksiko pun boleh sebut. Sebab itu kalimah syahadah menjadi tanda utama, iaitulah untuk mengisytiharkan dia Islam. Bab kata bukan susah nak mengisytiharkan Islam ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, ringan pada lidah, tapi iaitulah thaqilataini fil mizan, cukup berat pada timbangan Allah Subhanahu wa taala. Berat pada timbangan tu maksudnya ialah besoknya dia akan memenuhi timbangan kebaikan kita di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi maksud berat pada timbangan ialah cakap senang, tapi nak tunaikan tuntutan tu bukan senang, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal itu la ilaha illallah senang sebut, senang ya sebut, tuan-tuan, tapi tuntutan la ilaha illallah itu cukup berat, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dan Nabi sebut dalam hadis dia, cabang iman hak paling lah sekali apa dia? Iaitulah imatatul adza anit tariq, buang sesuatu yang boleh menyusahkan manusia di tengah jalan. Yang ni kitab ni dia hurai, iaitulah Nabi sebut hak mula dengan hak lah cabang iman.
Tapi tok guru kita ni dia kupas cabang iman nombor 2 apa dia, nombor 3 apa dia, nombor 4 apa dia, supaya 77 cabang iman tu duk kat kita. Pasal itu bila ada 77 cabang iman tu duk kat kita, insya-Allah iman kita ialah iman yang kamil, iman yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu saya nak balik pada persoalan tadi, Sya'ban maknanya ialah cabang ataupun rantin. Jadi Sya'ban ni terbit daripada perkataan Sya'bun, iaitu cabang ataupun rantin. Pasal apa? Sya'ban tu dinamakan rantin ataupun cabang. Ini dia Imam Ghazali kata, li'annahu yatasha'abu minhu, iaitulah khairan kathir, kerana bercabang ataupun terbit daripadanya cabang-cabang kebaikan yang cukup banyak bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tu alhamdulillah kita sebut tadi, kita malam ni Tuhan pilih duduk dalam majlis ilmu, yang ni pun nama majlis tafaqquh fid din, majlis yang cukup baik, menambah kebaikan kepada kita. Satu. Yang kedua pula, iaitulah kita duduk pada bulan Sya'ban. Majlis ilmu yang kita buat malam ni pada bulan Sya'ban. Bila kita sebut bulan Sya'ban, bulan yang bercabang daripadanya kebaikan yang banyak. Maksud kebaikan yang banyak tadi, buat apa saja kebaikan pada bulan Sya'ban, semuanya diidhaafkan dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala pahala dan ganjaran. Pasal itu bila dah Tuhan tambah pahala, Tuhan bagi kelebihan banyak, ingat senang nak dapat ke tuan-tuan? Pasal itu dia main ujian macam-macam. Kita bulan Sya'ban ni lah kadang, iaitulah maknanya kita berasa tak ada nilai di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Pasal Tuhan pilih nak bagi betul-betul kepada hambanya yang dipilih untuk mendapat rahmat daripadanya. Itulah kaedah dia. Pasal itu kita patut syukur kerana kita semua merupakan orang yang dipilih untuk mendapat hasil daripada cabang yang banyak pada bulan Sya'ban ni tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Ada orang tanya, Ustaz, bukmailah dalil ke hujah daripada tok guru ke, apa dia yang dimaksudkan dengan kebaikan yang banyak yang bercabang pada bulan Sya'ban? Nak buat keluar hujah banyak tuan-tuan. Ada dalam pelbagai kitab-kitab. Saya nak bawa satu saja hujah malam ni. Iaitulah hujah yang dipetik daripada kitab Zubdatul Wa'izin. Ini satu kitab yang cukup hebat. Disebut di dalamnya satu kalimah ulama sebut. Apa ulama sebut? Ulama sebut tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, ulama kata untuk jadi pedoman kepada kita, iaitulah kata ulama, man azzama Sya'bana wattaqallaha ta'ala wa amila bi ta'atihi wamsaka nafsahu anil ma'siyah. Yang ni perbuatan yang dia buat. Satu, man azzama Sya'bana. Yang kedua, wattaqallaha ta'ala. Yang ketiga, wa amila bi ta'atihi. Yang keempat, wamsaka nafsahu anil ma'siyah. Apa balasan yang dia dapat? Yang kata kebaikan yang banyak yang Tuhan sedia tadi ni tuan-tuan, ada dua hadiah yang paling hebat yang disediakan oleh Allah. Yang pertama Tuhan kata, yang pertama disebut oleh ulama, iaitulah ghafarallahu lahu zunubahu. Itu satu. Dan yang kedua pula, iaitulah yang kedua ialah wa amanahu fi tilka sanati minal balaya wal amradi kulliha. Ini kata ulama dalam kitab Zubdatul Wa'izin. Baik, itu dia punya matan dia. Kita ambil dia punya terjemahan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu tuan-tuan. Baik. Kata ulama, man azzama Sya'bana, sesiapa yang membesarkan dan memuliakan Sya'ban. Apa maksud membesarkan dan memuliakan Sya'ban?
Nah, dia tak buat kata Syaban ni macam bulan-bulan biasa. Kita ni kadang tak besar sangat Syaban ni. Kita berasa macam biasa, tuan-tuan. Tambah orang Melayu pula. Kadang-kala bukan dekat Syaban. Dia hak yang bulan-bulan tahun Islam ni, tuan-tuan, dia tak peduli. Bila tanya berapa hari bulan, dia boleh habaq 24 Januari, 23 Mac, 25, Kita tanya yang tu bulan orang putih, tahun Masihi lah. Kita nak tahu hak yang ialah hari tarikh Islam. Dia mula garu kepala. Dia mula garu kepala lah, tuan-tuan. Padahal sepatutnya kalau dia betul-betul orang yang ahli ibadat, orang yang taat pada Allah, dia kena peka. Pasal apa saya kata dia kena peka, tuan-tuan, dengan persoalan ni? Contoh, macam ibadah puasa sunat. Salah satu puasa sunat yang paling dituntut dan mendapat keredaan Allah, antara sunnah yang paling besar daripada Nabi SAW, iaitulah puasa yaumil baid, dia panggil puasa hari-hari putih. Puasa hari putih ni bila? Senang ingat ya, tuan-tuan. Yang ni paling mudah, 13, 14, 15 setiap bulan kecuali Ramadan. 13, 14, 15. Ya itulah patutnya sebagai orang yang ahli ibadat, dia kena peka, sebab ini antara sunnah terbesar daripada Nabi SAW, tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala sekalian. 13, 14, 15. Jadi bila kita tak peka dengan tarikh, habis cerita, kita boleh terlepas gitu ya, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Macam dia kata, ustaz baru cerita lah hari ni, dah esok dah 17 Ramadan. Habis 17 Syaban, esoknya 13 17 Syaban. Habis 13 14 15. Nak tunggu pula. Tunggu Syawal pula. Tunggu pula ni dan sebagainya. Sebab ganjaran besar daripada Allah Taala. Jadi bila orang tu betul-betul jadi orang yang ahli ibadat, orang yang ingat kepada agama Allah, satu, dia membesarkan Syaban. Bagi dia Syaban cukup istimewa, cukup orang panggil apa, special. Sebab apa? Sebab Syaban ni ialah ambang Ramadan. Kalau Ramadan istimewa, Syaban tentu istimewa. Malah bukan takat tu, dengar rejak-rejak sekali, tuan-tuan, sebab kapit tiga-tiga ni. Mana ada doa lagi yang disebut oleh ulama, iaitulah Nabi sebut sekali ketiga-tiga, iaitulah antara doa muktabar, doa maksur, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Tiga-tiga Nabi sebut, tuan-tuan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rajab, berkatkanlah kami pada bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan Ramadan, tuan-tuan, muslimin muslimat rahimahullah. Baik, satu, dia menjadi orang yang memuliakan dan membesarkan Syaban. Yang kedua, wattaqallah, dia sentiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gabung sekali ni. Satu, dia membesarkan Syaban. Yang kedua, dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, iaitulah apa dia? Wa amila bi ta'atihi, dia beramal dengan semua taat yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia gelut baca Quran dia, lepas tu puasa sunat dia, sembahyang sunat dia, gelut sungguh. Satu, dia besar Syaban. Yang kedua, dia takwa. Yang ketiga, dia beramal dengan apa saja ketaatan kepada Allah. Dan dia tambah satu lagi, 4 pakej yang lengkap. Satu lagi ialah wamsaka nafsahu anil mu'siyah, dia betul-betul tahan diri dia, on diri dia daripada melakukan sesuatu yang boleh menyebabkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. 4 benda ni ada pada dia pada bulan Syaban. Saya ulang balik kepada membesarkan Syaban. Yang kedua, iaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, beramal dengan setiap ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempatnya, iaitu tahan diri daripada melakukan maksiat dan penderhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada 2 hadiah besar disediakan, kata ulama dalam kitab Zubdatul Wa'izin. Yang pertamanya ialah ghafarallahu lahu zunubahu, Allah Taala akan ampunkan sekalian dosa dia. Allah, hebatlah, tuan-tuan, hadiah ni bukan mudah nak dapat. Pengampunan Tuhan, tuan-tuan.
Bila Tuhan, maknanya ulama kata Tuhan ampun, oi hebatlah. Kita ni pula memang nak sungguh keampunan Tuhan pasal kita ni mana boleh elak daripada melakukan maksiat. Maksiat kadang jadi tabiat kita dah tuan-tuan. Nama manusia ni mana boleh elak daripada salah. Kullu bani Adam khata'un. Setiap daripada anak Adam manusia mesti salah punya. Mesti silap. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang bersalah iaitulah orang yang bertaubat kepada Allah, dan Tuhan pula jamin untuk terima taubat kita. Alhamdulillah tuan-tuan. Itu satu hadiah yang hebat yang pertama. Dan hadiah hebat yang kedua, yang ni yang kita nak dengar sangat tuan-tuan, apa dia? Iaitulah wa amanahu fi tilkas sanati minal balaya wal amradi kulliha. Iaitulah Allah Ta'ala akan selamat dan amankan dia sepanjang tahun tu. Maknanya Sya'ban ni sampai Sya'ban pula daripada dua perkara pula. Apa dia? Tuhan selamatkan dia dan amankan dia daripada dua perkara. Yang pertama minal balaya, daripada setiap bala dan musibah. Satu. Dan yang kedua wal amradi kulliha, dan setiap penyakit yang akan mai kepada dia. Dua benda Tuhan akan selamatkan dia sepanjang tahun. Mana Sya'ban ni sampai Sya'ban pula Tuhan selamatkan dia daripada bala, Tuhan selamatkan dia daripada penyakit. Tapi kena hurai, jangan silap faham pula tuan-tuan. Lagi dia pegang hak yang tu, saya seriau bukan seriau apa. Satu, dia pegang hak yang tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Dia kata, kalau lagu tu iaitulah memang nak kena takwa. Memang nak kena buat ibadat. Memang nak kena jadi orang yang betul-betul menahan diri daripada maksiat. Pasal apa? Nak benda-benda tu. Yang ni salah. Macam kita buat ibadat lah. Orang tanya pasal apa buat ibadat? Kita pun tanya pasal apa? Syurga lah dulu. Pasal apa buat ibadat? Tak buat ibadat tak pasal. Saya nak kena hayun daripada malaikat. Jadi dua-dua tadi kalau nak kira betul-betul makam ikhlas dia tak ada tuan-tuan. Satu, orang yang beribadat kerana nak syurga. Kata ulama, ini ibadat golongan peniaga. Pasal apa? Golongan peniaga dia kerana untung lah tuan-tuan. Rugi tak mau. Macam orang meniaga. Ada orang mau meniaga nak rugi. Ada orang tuan-tuan meniaga boleh lah. Meniaga macam mana? Perniagaan hang? Boleh lah. Aku kan nak meniaga untung-untung. Aku tak mau. Aku nak rugi. Pasal tu aku beli RM5, aku jual RM2. Ada orang berniaga lagu tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, tak ada pasal. Kalau dia berniaga lagu tu bukan berniaga. Kalau berniaga dia memang kira nak untung ya tuan-tuan. Cerita untung pasal tu dia bila beli dia nak beli murah sungguh-sungguh. Dia bila jual dia nak jual mahal sungguh-sungguh. Tu orang berniaga. Pasal tu orang yang dia buat ibadat ni pasal apa? Pasal nak untung. Ni ibadat toki orang panggil. Kata ulama ibadat toki. Satu. Lepas tu satu lagi pula buat ibadat pasal apa? Jangan tak buat ibadat. Saya tak pasal kena haria, kena hayun. Ni ibadat koli ataupun ibadat hamba. Pasal apa? Pasal kalau hang tak buat kena. Hang tak buat siap. Dia buat tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu dua-dua benda tadi kalau nak kira kita ni orang awam tak apa sangat, tak apalah. Pasal apa? Itu permulaan kepada matlamat ibadat. Tapi tak kena. Sebab itu kalau orang yang tinggi martabat, maka dua-dua tadi tak betul tuan-tuan. Pasal itu macam kita jaga sembahyang. Pasal apa jaga sembahyang? Pasal apa kita jaga sembahyang tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Pasal perintah Tuhan. Kita hamba. Sudah tak cakap banyak. Walaupun memang ada orang kata orang yang jaga sembahyang ni rezeki dia murah, hidup dia tenang, dia mendapat kebahagiaan. Tapi pasal apa kita sembahyang? Pasal apa kita jaga sembahyang? Bukan pasal nak yang tu. Yang Tuhan bagi itu bonus. Macam berjuang lah. Pasal apa berjuang? Pasal apa kita berjuang tuan-tuan? Walaupun susah, walaupun dikeji, walaupun dihantam, walaupun tak tahu nak abang. Siapa mau kalau nak kira susah ni? Siapa mau kalau nak kira dikeji tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah? Siapa mau kalau nak kira tuan-tuan? Tapi pasal apa kita berjuang? Jawabnya ialah kerana perintah Allah. Kita duduk dalam jamaah Islam, perjuangan Islam. Pasal apa?
Wajib. Pasal apa wajib? Tuhan suruh. Sudah. Cakap banyak. Dapat tak dapat, tak ada masalah lah tuan-tuan. Pasal kita faham yang tu. Itu kena faham bagi molek. Bukan kerana kita buat semua, tapi kerana nak benda yang hadiah tadi. Jangan silap faham yang tu. Satu. Yang kedua pula, takut lagi. Dia pun pulun lah empat benda. Ada ustaz abang daripada kitab pula Zubdatul Wa'izin tuan-tuan. Dia pulun pulun membesarkan Sya'ban, bertakwa kepada Allah, buat amalan cukup banyak, tahan diri daripada melakukan maksiat. Pasal apa? Hadiah nombor 2 tadi apa dia? Iaitu selamat daripada tahun ni sampai tahun sekali lepas bulan Sya'ban ni. Bulan Sya'ban tu tak kena balak, tak kena musibah, dan tak kena penyakit. Tengok-tengok sakit. Tengok-tengok Tuhan bagi sakit ke dia. Dia kata apa ustaz pemohong hidup mai. Dia buh lagu tu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Apa tok guru pemohong? Dia buh lagu tu. Silap. Maknanya hang silap, bukan tok guru silap. Itu persoalan dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Pasal kena faham bagi molek apa yang ulama sebut. Aman daripada balak, maksudnya balak ni ujian. Bila sebut aman daripada ujian, bukan makna tak kena ujian. Siapa hidup di atas dunia, realitinya memang akan diuji oleh Allah Ta'ala. Sebab dunia tu sendiri, apa dia? Darul fitan. Negeri ujian. Habis apa maksud selamat daripada balak? Maksud selamat daripada balak tu maksudnya iaitulah balak yang Tuhan bagi kat kita, bukan balak yang Tuhan bagi kepada orang yang menjadi musuh Tuhan. Tapi balak yang Tuhan bagi kat kita tadi iaitulah balak yang Tuhan bagi kepada kekasih Tuhan. Sebab balak ni, kalau kita mengaji bab balak musibah ni tuan-tuan, balak satu ya. Tapi dalam satu balak tu 3 wajah ada. Ulama kata, iaitu satu nama dia bala ta'zib, yang kedua nama dia bala ta'lib, dan yang ketiga nama dia bala takrib. 3 nama, satu wajah. Contoh, ada orang tak faham lagi. Contoh macam mana kita kata banjir. Contoh, Kampung Alma ni 40 biji rumah Tuhan bagi banjir semua. Contoh, 40 biji rumah tadi, ada orang yang rumah orang yang semayang, ada rumah orang yang tak semayang. Ni contoh lah. Saya bukan kata orang Kampung Alma tak semayang. Contoh, nak bagi faham. Contoh lah, tak mahu tak boleh ustaz, apa bukan Kampung Alma. Sebut kampung saya Tanah Liat, senang faham. Nama senang, dah payah sangat. Nak kau lagi dah marah kata buh Kampung Alma. Sebut kampung saya, Kampung Tok Ilong, banjir. Tapi tak pernah banjir lagi lah, alhamdulillah lah. Tapi nak abang lah contoh ni, contoh 40 biji rumah tangga Monte Ilong tu, tangga saya duduk tu, contoh. Tuan bagi banjir. Balak satu yang banjir tu. Tapi 40 biji rumah ni, ada orang hak semayang, ada hak tak semayang. Ada hak puasa, ada hak tak puasa. Ada hak yang sokong perjuangan Islam, ada hantam perjuangan Islam. Macam-macam wajah, ada macam orang dan sebagainya. Maknanya orang hak derhaka pun ada, orang yang beriman pun ada, orang kafir pun ada, orang Islam pun ada. Banjir yang tu juga ada. Dia mai ikutlah banjir tu, mai dia pusing. Oh ni rumah orang semayang, dia pusing di kona je hayang dah. Di kona pi, dia kena kona liun pi kona pula, pi rumah no pula. Ada lagu tu? Tak ada. Satu kampung kena. Balak dia bukan turun jenis pi pilih dah. Satu kampung kena. Satu kampung kena tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi hak banjir tadi boleh jadi ada kalanya nama dia bala ta'zib. Banjir tu juga ada kalanya nama dia bala ta'lib, ada kalanya nama dia bala takrib. Apa beza 3 ni? Ta'zib, azab. Makna Tuhan bagi balak, memang Tuhan nak seksa, yang ni untuk musuh Tuhan. Ta'lib, nama dia ajak, bala ajak. Ta'lib, ta'adaba. Bala ta'zib, azab, seksa. Bala ta'lib, ajak. Yang ni Tuhan bagi kepada orang beriman. Pasal apa? Orang beriman pun kadang-kala tersilap. Macam kita lah, profesional lagu mana pun tabah juga. So dia kira siapa lah? Hang tu imam ke, jawatan kuasa masjid ke, hang tok guru ke, hang ustaz ke, hang siapa ke? Jawab dia apa dia?
Maknanya kadang-kadang tersilap juga, kadang-kadang tersalah juga, kadang-kadang terlalai juga. Bila lalai, Tuhan peringat melalui bala adalah. Itu nama dia bala ta'dib. Tuhan bagi bala ta'dib ni untuk siapa? Untuk Tuhan sayang, orang yang Tuhan sayang. Satu lagi, bala takrib. Bala takrib nama dia, bala Tuhan nak angkat derajat. Tuhan nak bagi tambah lagi kemuliaan. Yang ni Tuhan bagi kepada orang yang betul-betul Tuhan sayang. Siapa dia? Nabi, Rasul, wali-wali Allah dan sebagainya. Jadi maksud aman daripada balak ni, maksudnya apa dia? Maksudnya sepanjang tahun tu Tuhan bagi balak kat kita dua ya. Satu, boleh jadi bala takdib ataupun bala takrib. Bala takrib insya-Allah ada. Itu maksud dia. Itu yang pertama. Dan maksud kata selamat daripada penyakit bukan benda tak sakit. Sebab sakit tabiat manusia. Ada manusia tak sakit? Mana ada manusia tak sakit, tuan-tuan? Tapi Tuhan bagi sungguh ada manusia yang tak sakit. Siapa dia? Fir'aun. Daripada kecil sampai dia mati di Laut Merah, Tuhan tak bagi dia sakit. Kata satu riwayat kata, tuan-tuan, bukan sakit besar-besar. Sampai sesema pun tak. Demam pun tak. Sampai pangkat tu lah. Leh-leh bila manusia tak sakit apa jadi? Lalah dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu yang amat tinggi. Lalah mengaku Tuhan. Tapi manusia mana pun sakit, mana boleh tak sakit. Jadi kalau habaq kata selamat daripada sakit, daripada Sa'ban sampai Sa'ban pula, yang kata tak sakit, sakit lah. Tapi maksudnya sakit hak Tuhan bagi kita ingat lagi kat Tuhan. Bukan sakit yang Tuhan bagi kat kita jadi lupa kat Tuhan. Sungguhkah? Takkan ada orang sakit dia lupa kat Tuhan. Memang kita berasa macam tak ada. Tapi bila orang buat kajian, sungguh banyak orang sakit tak semayang. Nama bagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Orang patut bila dah sakit lagi semayang, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi orang buat kajian, tuan-tuan. Orang buat kajian bukan saja. Banyak orang sakit, contoh orang yang yang terdampar sakit ke apa tak semayang. Padahal sakit pun kena semayang. Semayang lagu sakit. Semayang ni hang jadi lagu mana pun kena semayang. Sampai satu ketika tak payah semayang. Bila otak tak senta, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lagi otak duk senta, walaupun badan tak boleh bergerak ke apa ke, mata tak boleh berdua lagu tu, semayang kena wajib. Fardu tak lari, baru tak diangkat oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau sihat ke nama tetap otak tak senta, boleh tak semayang, tak ada masalah. Itu nak bagi tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Jadi banyak orang sakit tak semayang, tuan-tuan. Pasal apa orang sakit tak semayang? Satu, pasal dia jahil dengan fiqh sakit. Pasal kadang kita duk mengaji, mengajak, duk berhidup ilmu apa semua, satu benda kita tertinggal, iaitulah mengajak dan pulun kupah tentang kalau mengaji ibadat. Lagu mana ibadat orang sakit tak didedahkan. Pasal apa tak tahu. Salah satu saya duk buat kajian pasal apa tak tahu. Satu bukan mungkin pasal kita ni tak sakit-sakit kot. Pasal itulah kot. Pasal tu kita sendiri pun jarang kita nak orang kata apa, nak perhalus kot, ambil satu hari ke 2 hari ke, kita pulun kupah dan mengaji bagi faham. Kalau sakit lagu ni, lagu mana nak semayang? Sakit lagu ni, lagu mana cara semayang? Lagu ni nak semayang. Itu satu. Dan yang keduanya, boleh jadi dia tak semayang masa sakit ni pasal apa, tuan-tuan? Pasal dia kata, sakit, takkan Tuhan tak tahu kot aku sakit. Dia buat mudah-mudah gitu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nak bagi, iaitulah kalau satu kitab saya baca, dia sebut kenapa Allah Ta'ala takdirkan beberapa peristiwa besar berlaku kepada rasul-rasul yang lain. Siapa? Salah satunya nak jadi hujah untuk Tuhan tutup mulut manusia yang lain. Contoh Nabi Allah Ayub alaihi salam, manusia yang paling taat pada Allah, tapi Tuhan bagi sakit kat dia, sakit yang teruk, yang tak ada contoh sebelum, masa tu dan selepas, dulu, kini dan selamanya tak ada siapa pernah sakit macam Nabi Ayub alaihi salam.
Pasal apa Tuhan bagi lagu tu sakit Nabi Ayub? Tuhan nak angkat derajat dia, satu. Yang kedua, jadi hujah. Contohlah, mana tahu kan? Contohnya esok di mahkamah Tuhan tanya, pasal apa hang tak semayang? Dia kata aku sakit nak semayang. Gua mana? Tuhan jawab balik, mudah ya. Iaitulah ada sakit hang lebih teruk daripada sakit Nabi Allah Ayub alaihissalam. Tak jawab apa tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Nabi Ayub lagi sakit, lagi bertambah ibadat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan mudah bagi alasan yang tu. Pasal kita ni kena bagi mudah bagi alasan. Kadang nak pi segan. Siapa tak pi semalam? Syarat ke usrah ke mengaji apa siapa tapi Allah dia main nyut kepala. Orang dengar tak apa dah nyut nak buat macam mana? Kita saja yang tahu, bukan pasal nyut kepala. Nyut tu sikit lah, pergi mengaji pun tak apa, pergi musyawarah tak mesyuarat pun tak apa, tapi pasal segan. Apa dia segan? Itu alasan yang kita bagi. Memang pergi depan manusia tak apa, tapi esok dengan Tuhan bukan mudah nak jawab pun tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tuhan ada dah hujah dia, hujah Tuhan. Pasal Tuhan jadikan semua ni untuk hujah Tuhan. Baik tu contoh, pasal apa hang tak semayang? Miskin. Tuhan bagi ada orang lebih miskin taat pada Allah Ta'ala. Semua Tuhan bagi yang tu semua hujah untuk menutup mulut orang yang nak berhujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu maksud aman daripada penyakit, bukan makna tak kena penyakit, tapi penyakit yang kita dapat pun akan menjadi kita lebih ingat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah sedikit dan sekelumit perbahasan kita tentang Syaban. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat rahmat daripada Allah. Kita harap kebajikan kita dapat ini dapat kita jelmakan dan kemudian jadikan continuity, kesinambungan untuk Ramadan yang akan datang kepada kita. Ahlan bik ya Ramadan. Mudah-mudahan kita tengah Ramadan tahun ini akan menyari kehidupan kita untuk sama-sama kita mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Saya mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya, walaupun hakikat utama tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup kuliah kita malam ni dengan kita baca sama-sama suratul Mulk. Mudah-mudahan kita semua akan dirahmati dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma rji'il basara karratayn yanqalib ilaykal basar khasi'an wa huwa hasir wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء
إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.